Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Syahril Hafifi bin Abdullah, memegang nombor matrik 059292. Untuk subjek minoriti, tugasan secara berkumpulan, kumpulan kami telah memilih tajuk kaum Ceti di Melaka. Terlebih dahulu, kaum Ceti merupakan kaum yang sangat unik di Melaka. Hal ini dikatakan demikian kerana kaum Ceti merupakan satu kaum yang terhasil daripada perkahwinan kacuk antara rakyat Malaysia yang lain seperti Cina, Melayu dan Jawa. Selain daripada itu, kaum Ceti dapat memperkukuhkan lagi keberadaan mereka di Melaka. Perkara ini dapat dibuktikan kerana kaum Ceti mempunyai satu bandar, iaitu Bandar Gajah Berang, iaitu merupakan bandar yang terletak 1.5 km daripada tempat mereka tinggal. Sekaligus bandar ini merupakan satu punca ekonomi kepada mereka untuk menjana hasil pendapatan dan mengekalkan mereka untuk meneruskan penempatan di situ. Selain daripada itu, kaum Ceti juga dipanggil sebagai Yeti, Catin dan sebagainya. Perkara ini sangat unik kerana kaum Ceti merupakan satu kaum yang menetap di Malaysia kekal sehingga ke hari ini. Di dalam catatan Gubernur Belanda Balthasar Bot tentang Kota Melaka pada 1678, telah tercatat tentang adanya hamba Gento yang bererti Hindu di bawah pemerintahannya di Melaka. Semasa pemerintahan Kesultanan Melayu Melaka, pedagang Hindu dari negara India Selatan dipercayai memiliki kekayaan dari segi perkapalan dan perdagangan. Pada zaman penjajahan Belanda, kaum Hindu peranakan Melaka telah wujud sebagai masyarakat yang sah, sehingga pemerintah Belanda menyerahkan setapak tanah di tengah-tengah kota Melaka untuk didirikan sebuah kuil iaitu Sri Payata Vinayagar Murti pada 1781. Semasa penjajahan British, kaum Hindu peranakan Melaka diterima menjadi pekerja rendah dalam pentadbiran negeri serta di sektor swasta. Kesetiaan dan kejujuran kaum ini menarik minat pihak British mengekalkan mereka di sektor kerajaan. Dipercayai hampir 50% daripada penduduk kaum Hindu peranakan Melaka telah bermigrasi ke Singapura atas urusan pekerjaan yang lebih baik di sektor kerajaan maupun di sektor swasta. Pencerobohan kuasa Jepun pada 8 Disember 1941 menyebabkan segenap lapisan masyarakat Hindu peranakan Melaka dikhawatiri diambil bekerja dalam batalion keempat pasukan Sukarela Melaka, dan mereka ini telah dimobiliti ke Singapura termasuk mendiang BS Naiker. Sebilangan masyarakat Hindu peranakan di Singapura dan Melaka telah direkrut untuk membina landasan kereta api maut Burma Thailand dan juga kereta api Kra. Kebanyakan buruh yang terlibat dalam pembinaan kereta api ini sengsara dengan penyakit beri-beri dan juga penyakit scurvy. Masyarakat Ceti telah melalui perjalanan yang cukup panjang untuk terus mengekalkan identiti yang tersendiri. Keunikan ini dapat diperhatikan dalam segala aspek kehidupan seharian mereka: bahasa, pakaian, makanan, adat istiadat, kepercayaan, perkahwinan, gelaran, upacara agama, seni bina, muzik, permainan dan seumpamanya. Secara langsung dan tidak langsung, asimilasi antara kedua-dua budaya masyarakat Ceti dengan masyarakat Melayu telah terjadi dengan segala keunikannya. Dari segi adat perkahwinan, unsur asimilasi hanya berlaku dalam sesetengah bahagian dalam adat perkahwinan masyarakat Hindu peranakan Melaka, seperti adat persandingan, adat mandi pengantin, pemberian bunga rampai, pakaian pengantin, dan selebihnya masih mengekalkan adat biasa
yang dijalankan oleh masyarakat Tamil Hindu di negara kita. Kebiasaan, amalan dalam adat perkahwinan ini sudah lenyap pada masa kini akibat peresapan cara Tamil moden. Kebanyakan adat yang diamalkan mempunyai persamaan dengan adat yang diamalkan oleh masyarakat Melayu. Misalnya, dalam majlis perkahwinan, majlis tersebut akan diserikan dengan persembahan dondang sayang. Golongan tua masyarakat ini akan menyanyi dan berpantun. Seperti adat Melayu, perbincangan keluarga lelaki dengan keluarga perempuan dilakukan untuk menentukan pemilihan jodoh yang baik. Keserasian ditentukan berdasarkan tarikh lahir, waktu dilahir dan nama daripada kedua-dua belah pihak. Bual adat ini dipanggil adat merisik dan buang suara. Adat parasam atau pertunangan yang dijalankan seperti biasa yang dilakukan oleh masyarakat Tamil Hindu, kebiasaannya pihak lelaki akan membuat hantaran kepada pihak perempuan. Barang hantaran ialah 5 hingga 7 dulang berupa 5 biji kelapa dikupas yang disalut kunyit, 5 sisi pisang, 5 jenis buah-buahan, sedulang gula batu dengan buah kurma, sedulang sirih pinang, sedulang berisi sepasang cincin, gelang tangan, bedak, cermin, sikat, wang susu sebanyak RM51 atau RM101 dan sedulang air mawar dengan bunga rampai. Seterusnya ialah adat menaikkan tiang pantal iaitu khemah perkahwinan. Amalan ini turut diwarisi sejak zaman berzaman oleh kaum Tamil Hindu. Tiang pantal akan dinaikkan sehari sebelum hari bersanding dan akan diturunkan pada hari ketiga. Namun begitu, didapati suatu adat yang tidak wujud dalam istiadat perkahwinan kaum Tamil Hindu ialah adat persandingan. Beberapa adat persandingan yang menjadi amalan masyarakat Citi menunjukkan unsur asimilasi masyarakat Melayu seperti pemberian bunga telur dan bunga rampai, penggunaan bunga mangga, bermain congkak, penggunaan pelamin, hiburan semasa perkahwinan seperti joget lambak, beronggeng, berdendang sayang dan berpantun menjadi elemen penting adat persandingan masyarakat Citi yang tidak diamalkan oleh masyarakat Tamil Hindu. Satu lagi adat istiadat masyarakat Citi yang ada persamaan dengan istiadat Melayu ialah mandi pengantin. Pada hari kedua, pengantin akan berdiri di hadapan rumah dan dimandikan oleh ibu bapa dan sanak saudara. Pakaian untuk kedua-dua pengantin memperlihatkan unsur asimilasi masyarakat Melayu. Pada masa dahulu, pakaian pengantin perempuan disewakan daripada orang Melayu. Sarung, baju berlengan panjang dan dasta ala Jawa, talpa serta berkeris merupakan pakaian pengantin lelaki. Sementara pakaian pengantin perempuan pula dipanggil baju panjang labuh dengan sarung. Di depannya ialah biota, dokok-dokok dan sanggul lintang. Dari segi pakaian dan perhiasan diri pula, kaum lelaki dewasa dalam lingkungan umur 50 hingga 70 tahun masih memegang teguh cara pemakaian masyarakat Citi. Pada kebiasaannya, baju berlengan panjang, kain sarung dan pelikat menjadi kegemaran kaum lelaki dewasa ketika berada di rumah. Maka tidak hairanlah jika mereka kelihatan seakan-akan orang Melayu memandangkan pakaian dan cara pertuturan seperti kaum Melayu. Bagi pemuda masyarakat Citi, pakaian ala barat dan moden menjadi kegemaran. Tiada pakaian yang khusus bagi pemuda-pemudi Citi ketika berada di rumah maupun ketika menghadiri majlis perkahwinan ataupun pada musim perayaan. Pakaian tradisional Tamil turut digalakkan oleh keluarga pemuda Citi ketika ke kuil untuk sembahyang ataupun menghadiri sesuatu pesta perayaan. Manakala 100% wanita dewasa yang berumur antara 50 hingga 70 tahun
memperlihatkan persamaan yang ketara dengan wanita Melayu. Sarung kebaya, kebaya labuh dan bersanggul menjadi pakaian kegemaran wanita dewasa Citi yang sudah sebati sehingga kini. Seperti pemuda Citi, pemudi Citi yang berumur antara 15 hingga 40-an, memilih pakaian yang berupa kain sarung, kebaya labuh, skirt serta pakaian moden ketika di rumah. Lebih-lebih lagi bagi pemudi moden Citi. Pakaian tradisional Tamil seperti sari, chudita, baju Punjabi dipakai ketika menghadiri upacara keagamaan ke kuil, menghadiri adat istiadat keluarga dan ketika musim perayaan. Secara keseluruhannya, kanak-kanak lelaki dan perempuan yang berumur dalam lingkungan 5 hingga 14 tahun memilih cara pakaian barat ketika di rumah dan di luar rumah. Perubahan ini jelas terpancar apabila kanak-kanak tidak menitik beratkan soal pemakaian yang khusus serta tidak mengikut cara pemakaian warisan orang tua mereka. Dari segi makanan pula, makanan harian mereka juga adalah seperti orang Melayu, iaitu nasi. Daripada temu bual pada hari perayaan mereka, iaitu perayaan Pongal, masyarakat Citi akan memasak makanan tradisional mereka seperti nasi lemak kukus berlauk pinding ikan parang, kuah terung, sambal timun, udang, urap kelapa, kangkung tumis, kacang goreng minyak, acar cili dan sambal tahi minyak. Jika diperhatikan pada jenis masakan masyarakat Citi pada perayaan besar seperti Pesta Pongal ini, asimilasi masakan Melayu lebih ketara dan mendominasi masakan masyarakat ini. Antaranya kuih onde-onde, kuih dodol, kuih dadar, kuih koci, kuih gomak, kuih sargon-sargon, serikaya, kuih kanda kasturi, kuih lapis, pulut hitam, kuih rempah udang serta pelbagai kuih lagi yang mengalami asimilasi masakan kaum Melayu. Selain itu, sambal tumis, sambal belacan, ikan sipat masak nanas, ikan bilis, ikan pindang, sambal belimbing udang, otak-otak, cencaluk dan banyak lagi masakan lain turut menyerupai masakan Melayu. Makanan paling digemari oleh kaum Citi Melaka ialah nasi lemak. Makanan sayuran iaitu vegetarian turut diamalkan dalam kalangan masyarakat Citi, terutamanya pada hari Jumaat serta pada musim perayaan Hindu seperti payasam, pachadi iaitu acar, sambar, putu, vade, tosai, idli, kesari, halva, rasam iaitu sup India, kacandal, appalam iaitu papadam dan banyak lagi. Dari segi adat kelahiran pula, tiada unsur asimilasi masyarakat Melayu yang ketara. Cuma dalam pantang larang, selepas ibu bersalin memperlihatkan persamaan dengan budaya masyarakat Melayu. Kebiasaannya, apabila seseorang ibu mengandung, pantang larang seperti tidak membenarkan kerja berat, tidak boleh menjemur kain baju, tidak boleh memotong dan mengetuk sesuatu walau apa benda sekalipun. Dilihat menjadi pegangan yang kuat dalam masyarakat Citi sejak turun-temurun. Larangan ini biasanya terdapat dalam kalangan masyarakat Tamil Hindu dan juga orang Melayu. Upacara melegang perut atau valakapu dilakukan pada bulan ke-7 sebelum ibu bersalin. Upacara ini menjadi amalan kuat dalam masyarakat Tamil Hindu yang turut menjadi ikutan masyarakat Citi Melaka. Dari segi adat kematian, masyarakat Citi Melaka memegang teguh kepada istiadat agama Hindu yang dipertahankan oleh nenek moyang sejak zaman berzaman. Boleh dikatakan semua elemen yang dikaji dalam adat ini menampakkan pegangan agama Hindu Ortodok. Diketahui juga bahawa mayat ditutupi dengan kain putih kecuali muka akan diletakkan dalam peti. Sepasang kuti vilaku iaitu lampu duduk diletakkan di bahagian kepala mayat. Ada beberapa upacara dijalankan bagi seseorang yang telah meninggal dunia. Contohnya, jika yang meninggal dunia ialah seorang yang sudah berkahwin
Lilin putih dinyalakan dan diletakkan pada bahagian kepala mayat tersebut. Jika kematian untuk yang belum berkahwin, 2 lilin merah dinyalakan dan diletakkan pada bahagian kepala mayat itu. Kesimpulannya, masyarakat Chitty telah melalui perjalanan yang cukup panjang untuk terus mengekalkan identiti yang tersendiri. Keunikan ini dapat diperhatikan dalam segala aspek kehidupan seharian mereka: bahasa, pakaian, makanan, adat istiadat, kepercayaan, perkahwinan, gelaran, upacara agama, seni bina, muzik, permainan dan seumpamanya. Secara langsung dan tidak langsung, asimilasi antara kedua-dua budaya masyarakat Chitty dengan masyarakat Melayu telah terjadi dengan segala keunikannya. Oleh itu, segala keunikan ini bukan sahaja perlu dipelihara dan diteruskan, malah perlu didokumentasikan secara